Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini. Hari ini bersama anda semua, saya Muhammad Nafis dan ini bersama saya Ustazah Nafisah. Hai. Sebab dia kecil lagi, dia tak pakai tudung lah. Kita besar, kita ajar dia pakai tudung, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tajwid. Baik, hari ini kita nak mengenal apa itu tajwid. Tajwid daripada sudut bahasa bermaksud memperelokkan atau memperindahkan. Daripada segi sudut istilah pula, tajwid bererti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Ringkasnya, ilmu tajwid adalah ilmu tentang membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid untuk apa? Tujuan mempelajari ilmu tajwid supaya dapat membaca ayat suci Al-Quran secara fasih, betul dan benar, lancar serta dapat memelihara lidah kita daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Akan tetapi hukum mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan yang mukallaf, iaitu yang sudah dewasa ibadah fiqh. Kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Kesalahan dalam bacaan Al-Quran terbahagi kepada dua bahagian. Kesalahan yang nyata, iaitu kesalahan besar, dan kesalahan yang khafi, tersembunyi, kesalahan kecil. Baik. Pertama, kesalahan yang nyata adalah kesalahan lahnun, dipanggil lahnul jali. Al-lahnul jali. Ia berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris sama ada membawa kepada perubahan makna atau tidak. Kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat, maka tidak sah atau tidak sempurnalah solat tersebut. Kesalahan yang kedua iaitu kesalahan yang tersembunyi, dipanggil al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi. Kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harakat mad dengan sempurna. Kesalahan ini tidak sampai mencacatkan solat. Namun begitu, para pembaca Al-Quran patut meninggalkan kesalahan-kesalahan ini. Baik, peringkat tingkatan bacaan Al-Quran. Yang pertama iaitu tahqiq. Tahqiq itu apa? Ia merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan. Tempoh ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafazkan huruf berserta sifat-sifatnya dengan tepat. Tingkatan yang kedua iaitu at-tartil. At-tartil artinya membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Setiap huruf dilafazkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifatnya, serta terpelihara ukuran panjang pendeknya dan berusaha untuk memahami maknanya. Membaca dengan tertil lebih baik dan diutamakan. Tingkatan yang ketiga iaitu at-tadwir. Tingkatan ini berada pada pertengahan antara tartil dan hadar. Okey, hadar nanti kita akan ulaskan. Bacaan tadwir ini dikenali dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu perlahan. Kebiasaannya dibaca dalam solat oleh para imam. Tingkatan yang terakhir iaitu al-hadar. Al-hadar adalah tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat. Namun, hukum tajwid masih lagi terjaga. Al-hadar biasanya diguna pakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulangi hafalan dalam masa yang singkat. Alhamdulillah, hari ini kita dah tahu serba sedikit berkenaan pengertian tajwid, tujuan membaca Al-Quran dengan bertajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, hukum mempraktikkan ilmu tajwid, dan peringkat tingkatan tahap bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bersambung lagi pada topik yang seterusnya. Jangan lupa ikuti kelas kami, ikuti konten kami supaya dapat mempelajari cara bacaan Al-Quran dan supaya dapat memperbaiki amal soleh kita, supaya dapat memperbetulkan ibadat kita, ibadat harian kita, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.